Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan teruskan mata pelajaran muamalat dalam pelajaran yang ketiga, iaitu Assalam. Apa itu Assalam? Saya rasa yang lepas saya dah buat penerangan berkaitan dengan Assalam, tapi sedikit je lah. Okey, hari ini kita sambung lagi, ulang sedikit dan sambung lagi. Okey, kita lihat pengertian Assalam. Assalam bererti dari segi bahasa, dari segi bahasa bererti mendahulukan. Okey, dari segi istilah pula yang bermaksud menjual sesuatu barang yang disifatkan kepada tanggungan seseorang, dinamakan juga sebagai jual beli secara tempah atau pesanan. Okey, salam ni lebih kepada yang kita mudah faham. Dia tempah. Kita beli barang secara tempahan. Okay? Kita beli barang secara tempahan ataupun pesanan. Okey, lihat pula hukum Assalam. Apa dia hukum Assalam? Okey, hukum Assalam adalah harus. Okey, hukumnya adalah harus, tapi ada syarat-syarat yang tertentu yang perlu kita ikut untuk kita gunakan cara Assalam ni. Okey, ini pula adalah dalil Assalam. Okey, dalil Assalam, firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamma faktubuh wal yaktub bainakum katibun bil adl. Daripada surah Al-Baqarah ayat yang ke-282, yang bererti, wahai orang yang beriman, apabila kamu menjalankan sesuatu urusan secara berhutang yang diberi tempoh hingga ke suatu masa yang tertentu, maka hendaklah kamu menulis hutang dan masa bayarannya. Tulis Dan hendaklah seseorang penulis di antara kamu menulisnya dengan adil, iaitu dengan benar. Itu daripada firman Allah Subhanahu wa taala yang ada di dalam Al-Quran. Okey, ini pula dalil yang berdasarkan hadis, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qadiman nabiyyu sallallahu alaihi wasallam al-Madinah wa hum yuslifuna fi thimar as-sanata was-sanataini faqala man aslafa fi tamrin falyuslif fi kailim ma'lum wa waznin ma'lumin ila ajalin ma'lum muttafaqun alaih. Okey, yang bererti ketika Nabi SAW tiba di kota Madinah, penduduk Madinah telah biasa memesan buah kurma dengan waktu 1 dan 2 tahun. Maka Nabi SAW bersabda, barang siapa memesan kurma, maka hendaklah ia memesan dalam sukatan, timbangan dan tempoh yang jelas, yang diketahui oleh kedua belah pihak. Itu dalil daripada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey, Assalam terdapat rukun. Okey, Assalam ada 4 rukun. Yang pertama adalah al-aqidani. Yang kedua as-sighah. Yang ketiga muslam fih. Yang keempat ra'sul mal. Okey, ini adalah 4 rukun Assalam. Okey, kita tengok penerangan salah satu rukun Assalam, iaitu al-aqidani. Al-aqidani yang bermaksud dua orang yang berakad. Dua orang yang berakad. Okey, al-aqidani bermaksud penempah. Dalam bahasa Arab disebut al-muslim. Dan orang yang menerima tempahan, disebut dalam bahasa Arab al-muslim ilaihi. Okey, kedua-dua ini disyaratkan dengan 3 perkara. Okey, dalam al-aqidani ada 3 perkara.
Ada 3 perkara yang disyaratkan. Yang pertama, baligh. Okey? Baligh iaitu tidak sah akad tempahan yang dilakukan oleh kanak-kanak. Okey, kanak-kanak tidak sah untuk melakukan tempahan. Yang kedua, berakal. Tidak sah jika dilakukan oleh orang gila atau orang yang bodoh. Okey. Dan yang ketiga, dilakukan secara sukarela tanpa paksaan. Okey, 3 syarat ni penting dalam Al-Aqidah ni. Al-Aqidah ni siapa? Iaitu penempah dan penerima tempahan. Okey, kita lihat pula rukun as-salam yang kedua iaitu as-sighah yang bermaksud ijab dan qabul. Okey. Lafaz yang menyatakan keinginan dari kedua-dua pihak dan disyaratkan dengan 5 perkara. Okey, as-sighah, ijab dan qabul disyaratkan dengan 5 perkara. Okey, yang pertama, tidak dipisahkan dengan masa yang lama, yang menunjukkan pada adat kebiasaan bahawa penawaran tersebut tidak diterima. Okey, yang kedua pula, wujud persamaan dari semua sudut ketika proses penawaran dan penerimaan. Okey, yang ketiga, tidak ditaklikkan atau dikaitkan dengan sebarang syarat. Yang keempat, menggunakan lafaz yang menunjukkan kepada akad tempahan. Okey, yang kelima, tidak mengandungi khiyar. Syarat iaitu hak membatalkan akad dalam tempoh akad. Okey. Lihat pula rukun as-salam yang ketiga, ra'sul mal iaitu modal. Ra'sul mal bermaksud modal. Okey, bayaran yang dibuat oleh penempah iaitu muslim sebagai bayaran pendahuluan disyaratkan dengannya 2 perkara. Yang pertama, jumlah bayaran dimaklumi kedua belah pihak seperti RM100. Macam itulah. Okey, yang kedua, bayaran tersebut hendaklah diserah dan diterima dalam masa akad iaitu sebelum berpisah. Manakala akad tempahan tidak sah jika dilakukan secara hutang. Okey. Itu adalah syarat bagi ra'sul mal. Okey, rukun as-salam yang keempat iaitu al-muslam fi. Rukun yang terakhir, muslam fi, yang bermaksud barang yang ditempah. Okey, barang yang ditempah ketika akad atau barang yang dijanjikan sebagai imbalan kepada bayaran modal yang telah didahulukan oleh penempah. Padanya disyaratkan dengan 7 perkara. Okey, bagi muslam fi ni atau barang yang ditempah ada 7 syarat. Kita tengok yang pertama, barang tempahan boleh dinyatakan sifat dan ciri-cirinya. Okey, barang yang kita tempah tu kita kena kena tahu ciri-ciri dan sifatnya. Okey, yang kedua, barang tempahan boleh tidak bercampur dengan barang yang lain dalam kadar yang tidak diketahui, tetapi harus jika dapat dipastikan nisbah campuran tersebut dengan jelas. Okey, yang ketiga, masa serahan hendaklah ditetapkan dalam tempoh yang boleh dikira. Yang keempat, barang tempahan diketahui jenis, sifat, ukuran, kualiti dan kuantiti dan lain-lain. Yang kelima, barang tempahan mestilah diperhutangkan iaitu hanya dijelaskan ciri-cirinya sahaja dan menjadi tanggungan penerima tempahan untuk menyediakannya. Yang keenam, barang tempahan mestilah dari jenis yang mampu diserahkan. Dan yang ketujuh, yang terakhir, tempat serahan hendaklah ditentukan dengan jelas sekiranya akad tersebut dilakukan di tempat yang tidak layak diserahkan. Okey, itu sahaja syarat-syarat bagi rukun as-salam. Okey, kita tengok yang seterusnya.
panduan menempah barang. Macam mana kita nak tempah barang. Ni panduan yang disediakan. Yang pertama, mestilah menentukan barang yang hendak ditempah. Apa barangnya? Baju ke? Seluar ke? Yang kedua, membuat tempahan daripada pembuat barang yang diakui kemahirannya. Kita dah memang tahu dah, dia memang mahir bab membuat pakaian. Yang ketiga, menentukan sifat-sifat, jenis-jenis dan kadar barang tempahan. Yang keempat, mendapatkan contoh barang yang hendak ditempah. Kita dah tengok dulu dah barang, contoh barang yang kita nak tempah. Yang kelima, bersepakat dalam menentukan jangka masa setiap barang yang ditempah. Berapa masa? Sebulan, 2 bulan, 3 bulan? Yang keenam, menentukan nilai atau harga yang perlu dibayar. Yang ketujuh, membayar keseluruhan nilai harga barang. Itu adalah panduan menempah barang. Seterusnya kita tengok hikmah jual beli secara assalam. Yang pertama, hikmah yang kita akan dapat mengawal mutu barang. Yang kedua, memberi kepuasan kepada penjual dan pembeli. Yang ketiga, memberi peluang berunding di antara penjual dan pembeli berdasarkan cara yang diizinkan oleh syarak. Yang keempat, memberi peluang kepada penjual menyediakan barang yang tidak dan atau belum siap mengikut kehendak dan citarasa pembeli. Itu adalah hikmah kita menggunakan jual beli secara assalam. Wallahu alam, sampai itu sahaja untuk tajuk assalam. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.